Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun zalika la mahalah فالعينان زناه النظر والأذنان زناهما استماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata setiap manusia, setiap orang daripada kita tak boleh nak elak 100% daripada involve, daripada terlibat dengan zina. Tiap-tiap orang manusia, tiap-tiap orang daripada kita nak selamat 100% daripada zina susah. Mudrikun zalika la mahalah. Nabi kita kok mana pun akan kena juga sikit. Fal aynani zinahuman nazar. Nabi kata dua biji mata dianggap berzina apabila kita tengok benda tak patut tengok. Tak boleh kontrol. Lintas satu perempuan yang bukan mahram dan pakaian yang bermacam-macam hari ini, kita tengok tu, itu zina. Zina mata dia panggil. Wal uzunani zinahuma istima'. Nabi kata dua telinga kita ni jadi terlibat dengan zina kerana dengar. Dengar orang cakap benda lucah misalnya. Mai ke telinga kita, kita dikira berzina. Zina telinga dia panggil. Wal lisan zinahul kalam.
Nabi kata manakala lidah zina dia ialah bercakap. Macam contoh duk tengok di tempat kerja hari ni, tempat kerja ada lelaki ada perempuan, di tempat kerja ada lelaki orang ada bini orang, tapi bercakap di tempat kerja tu. Saja-saja cakap benda tak elok, mengumpan bini orang, maka pada ketika itu lidah dianggap berzina. Wal yadu zinahal batsh. Manakala tangan zina dia ialah apabila dia pegang benda yang dia tak patut pegang. Maka itu dianggap zina tangan. Warijlu zinahal khuta. Nabi kata manakala kaki zina dia ialah apabila kita melangkah ke tempat yang nak jadi dosa. Kaki dianggap berzina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Nabi kata manakala hati dianggap berzina apabila ada teringin, wa yatamanna, dan juga angan-angan. Ada ingat dalam hati nak buat benda tak elok dengan perempuan, ada angan-angan dalam hati kalau ada peluang nak buat benda tak elok, hati dianggap berzina. Wa yusaddiqu dhalikal farj wa yukadzibuh. Nabi kata apabila semua benda ni tertumpu ke arah nak berlaku zina, last sekali dia tinggal kemaluan yang akan menentukan jadi ke tak jadi zina betul. Bila kita biarkan mata kita, bila kita biarkan telinga kita, apabila kita biarkan mulut kita, apabila kita biar tangan kita, apabila kita biar kaki kita, apabila kita biar hati kita duk pasang angan-angan nak buat benda tak elok dengan orang perempuan yang bukan isteri, last sekali nak jadi sungguh kada bergantung kepada kemaluan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh tengok dalam masyarakat kita hari ini betapa benda ni sudah menggejala. Sudah jadi gejala. Sudah tidak ada rasa malu. Sudah mewabak. Sudah menjadi satu penyakit yang sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ah fayaftarishaha fi at-tariq fayakuna khiyaruhum yawma idhin man yaqul law rawaitaha wara'a hadzal ha'id atau kama qala. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan isnad yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi Allah yang nyawa aku Allah pegang, la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ah fayaftarishaha fi at-tariq. 1400 tahun dulu Nabi kata tidak akan binasa umat ini sehinggalah apabila satu laki-laki approach satu perempuan sat lagi berlaku zina di tepi jalan. Wal ayazu billah. Nabi SAW kata kalau berlaku benda macam ni, makna saat kebinasaan umat manusia sudah dekat. Zina antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri ini boleh berlaku di jalanan.
Tuan-tuan kot tepi pantai, tuan-tuan boleh tengok kereta rosak malam-malam, berderet. Ada operasi ke, tak ada operasi ke, mereka tak peduli. Sampai ke tahap maruah sudah tidak ada harga lagi. Bahkan kata Nabi SAW, fayakuna khiyaruhum yawma idzin man yaqul law rawaitaha wara'a hadzal ha'id. Nabi kata keadaan semakin kronik, keadaan semakin teruk apabila orang hak paling baik dalam masyarakat pada masa tu, dia kata apa? Bila dia tengok orang duk berzina kat tepi jalan, dia kata, dia kata hampa kalau nak berzina pun pilah kau balik-balik bangunan. Dia bukan nak mencegah, dia bukan nak menghalang, dia bukan nak tunjuk dia tak seronok. Dia kata macam tu. Dia kata hampa kalau nak berzina pun janganlah sampai tepi jalan, pilah cari bilik-bilik rumah sewa murah-murah tang-tang mana. Dia tidak bunyi menghalang, dia bunyi kalau nak buat-buat, tapi biar bagi ada malu sikit. Bila berlaku keadaan macam ni, sudah tiba saat kebinasaan manusia dan kemanusiaan. Jadi tak lagi tuan-tuan macam ni? Jadi dah. Jadilah. Kita duk baca dalam newspaper. Bila diminta mengulas tentang gejala zina yang menjadi-jadi ini, ada yang tampil dengan nada seumpama ni. Dia kata apa? Dia kata kita edarkan kondom percuma. Maksudnya nak halang ke tak? Tak halang, cuma protection. Sama dengan kawan tadi, dia tak halang, cuma dia kata jangan buat tepi jalan, pergi buat di tempat orang tak nampak. Sama. Sedar tidak sedar, masyarakat sudah ke tahap itu, ke tahap yang disebut oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya saja Google tengok how serious gejala ini sekarang ini. Statistik yang ada sehingga tahun 2017. Tak dapat 2018, 2019, 2020, 2021 tak dapat. Takat pencarian ada takat 2017. Dia kata average kes hamil luar nikah pada tahun 2017. Average pukul rata kes budak-budak mengandung sedangkan tak kahwin lagi 300 kes sebulan. Tahun 2017. Purata sehari 10 kes. Budak belum kahwin mengandung sehari 10 kes. Itu yang mengandung. Yang berzina tidak mengandung. Wallahu alam, tak tahu banyak mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Statement daripada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat 10 Mei 2019. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita 10 Mei 2019, dia kata 100,000 remaja perempuan mengandung bawah umur 19 tahun. Angka ni diambil di mana? Daripada tahun 2013 sehingga 2019. Dalam tempoh 6 tahun, 2013 sampai 2019, budak bawah 19 tahun 100,000 terlibat dengan zina. Ini bukan main-main tuan-tuan. Ini bukan main-main. Mak mana, bapa mana yang menerima musibah ini, dia tahu macam mana kecewanya dia. Selagi tak kena anak kita, selagi duk kena anak jiran kita, selagi duk kena orang lain tak kena kita, selagi itu kita tak rasa. Satu hari dia kena dekat kita. Na'udzubillahi min zalik. Pada masa itu kita tahu betapa kecewanya menjadi ayah, menjadi mak. Kata Timbalan Menteri,
yang berkenaan dalam tempoh 2013 sampai 2019 ada 900 kes buang bayi. Tak mengandung sampai beranak, beranak pergi buang. Ada 900 kes dalam masa 6 bulan. Dalam masa 6 tahun tu, ada 900 kes. Dan budak-budak ni, baby kecil ini dibuang di kawasan perumahan, di tandas, di lungguk sampah dan di pintu pagar masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. M-Star melaporkan tahun 2017 statistik daripada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, 4,992 kes anak luar nikah dilahirkan di Malaysia. Tahun 2017 sahaja hampir 5,000 kes anak luar nikah dilahirkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingat balik hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW sudah sebut, Nabi kata jaga benda-benda ni, jaga baik-baik. 2 biji mata hampa boleh start nak jadikan zina ni. Start dengan 2 biji mata. 2 telinga boleh jadi punca kepada nak jadi zina. Mulut kita bercakap boleh jadi punca berlaku zina. Tangan kita boleh jadi punca berlaku zina. Kaki kita boleh menjadi punca menyeret kita ke zina. Dan hati kita yang duk angan-angan nak buat benda tu boleh menjadi punca kepada statistik zina meningkat. Demikian dipesan oleh Nabi SAW. Who cares? Orang putih kata, siapa peduli dengan apa yang Nabi kata? Maka akibat dia, inilah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah seriusnya benda yang kita baca di dalam surah Al-Ma'arij 2 tahun lepas. 2 tahun dah Tuan Syed kita tak main masjid ni. 2 tahun lepas kita baca dalam ayat surah Al-Ma'arij, cerita kat kita. Tuan-tuan buka muka surat 222. Tuan-tuan buka muka surat 222, kita baca 2 tahun lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tu, cerita tentang wabak zina ini. Firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Tu hak kita baca itu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah Subhanahu wa taala sebut dan segala mereka yang ada bagi segala kemaluan mereka itu memelihara daripada zina melekan atas isteri mereka itu. Di antara ciri orang yang beriman ialah orang yang menjaga maruah dan harga diri. Kalau sekiranya dia jaga sungguh-sungguh benda ni, selamat dia daripada zina. Ataupun hamba perempuan yang milik oleh tangan mereka itu, maka bahawasanya mereka itu tiada kekejian ke atas mereka. Orang yang jaga daripada awal ni, Allah selamatkan mereka daripada terlibat dengan wabak yang parah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, famani butagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Maka siapa yang pergi cari selain daripada yang demikian itu, dia sudah ada isteri, dia pergi cari perempuan lain. Dia sudah ada yang halal, dia pergi cari yang haram. Siapa yang pergi buat kerja-kerja macam ni, maka mereka itu melampaui hukum sekalian mereka itu daripada halal kepada haram. Halal dua ada, pergi cari yang haram. Ini cari penyakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan segala mereka yang bagi segala amanah mereka itu dan perjanjian mereka itu memelihara sekaliannya. Di antara ciri orang-orang yang beriman itu ialah orang yang apabila diberi amanah tiada khianat dia. Allah bagi amanah, dia jaga. Dia tidak khianati amanah itu. Tuan-tuan, khutbah Jumaat selalu khatib nanti baca ayat.
Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab 72. Selalu ini ayat favorite, ini ayat popular, ini ayat khutbah Jumaat selalu akan baca. Allah kata apa? Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami offer. Tuhan kata sesungguhnya kami tawarkan, sesungguhnya kami bentangkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada bukit. Amanah ni, amanah. Sebelum Tuhan bagi dekat kita manusia, Allah tanya langit dulu, hang mau tak pikui amanah? Allah tanya bumi yang luas ni, hampa mau tak pikui amanah? Allah tanya kepada bukit yang hebat, yang utuh, yang kuat ni, hampa mau ke terima dan pikui amanah? Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tuhan kata apabila Allah tanya langit, hang mau ke terima tanggungjawab ni, amanah ni? Tuhan tanya bumi, bumi hang mau ke terima amanah dan tanggungjawab ni? Allah tanya kepada bukit, bukit hang mau ke terima amanah dan tanggungjawab ni? Tiga-tiga kata no. Langit yang besar ni, no, tak mau terima amanah ni. Bumi yang luas terampak ni kata no, kami tak mau amanah ni. Bukit yang hebat-hebat, Gunung Everest, Gunung Jerai, tak mau nak terima amanah ni. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kerana depa rasa depa tak sanggup nak pikul, takut tak terpikul. Wa hamalaha al-insan. Tuhan kata manusia main minta dekat Tuhan, ya Allah, saya mau amanah itu. 1400 tahun dulu Allah sudah cerita dekat kita betapa manusia ni dia tak nampak amanah itu tanggungjawab. Dia tidak nampak benda tu nak jadi reba kat dia di hari akhirat esok. Dia tak nampak. Dia nak kepada amanah. Hari ni tuan-tuan boleh tengok berebut. Saya lagi dia lajak. Berebut nak ambil amanah ni, berebut nak pikul tanggungjawab ni, berebut nak jadi pemimpin, berebut. Allahu Akbar. Ini manusia. Wa hamalahal insan. Manusia minta dekat Tuhan, ya Allah, langit tak mau tak apa, ya Allah, bumi tak mau tak apa, ya Allah, bukit tak mau tak apa, saya mau. Tuhan kata apa? Innahu kana zaluman jahula. Tuhan kata Allah, kesian manusia ni. Depa ni jahil dan depa menzalimi diri sendiri. Dia tahu dia tak mampu nak tunai tanggungjawab itu, amanah itu, tapi dia mau. Akibat dia apa? Akibat dia menzalimi diri dia sendiri. Siapa kata ni? Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mula mengaku kata dia jadi nabi di Makkah. Orang Arab Quraisy ni tak senang dengan nabi ni. Depa approach, depa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa sebut dekat Nabi. Depa kata, Muhammad, hang ni betul-betul apa yang hang mau? Kita duduk elok-elok dalam masyarakat ni, hang bawa satu ajaran baru, hang duk kata hang terima wahyu daripada Tuhan, hang duk abang hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, hang duk abang ini halal ini haram. Dak, Muhammad, betul-betul hang mau apa? Muhammad maha harta kan? Dia tanya.
Hang cari duit kah? Kalau itu yang hang cari, kita settle hari ni. Ni hak kaya-kaya doa ada dalam masyarakat Quraisy ni, kami nanti bawa keluar seorang sikit, kami bagi dekat hang. Hang jadi orang kaya mula pada hari ni. Hang berhenti kerja hang duk cakap ni. Sudah, jangan duk cakap dah kata Allah dah turun mai ayat Quran, terus duk bercakap dah kata hak ni tak boleh buat, hak ni tak boleh buat, hak ni. Tama. Hampir duduk diam-diam. Kalau harta yang hang mau, kami akan kutip harta di kalangan orang kaya hak duk ada, kami bagi dekat hang. Hang duduk diam-diam. Nabi kata dah, aku tak cari harta. Quraisy Makkah kata dekat Nabi, dah tu hang mau apa? Hang mau wanita. Okey, kami akan buat mesyuarat. Kami akan cari anak siapa yang paling segak dalam masyarakat Mekah ni. Kami bagi ke hang. Sudah. Terus duk bercakap cerita kata Quran, duk cakap cerita tentang hukum hakam. Duk ni tak mau. Hampir duduk diam-diam. Hak mana hak segak kami bagi ke hang. Kalau wanita yang hang mau. Nabi kata bukan tu yang aku cari. Dia kata dah Muhammad, hang mau apa? Hang mau pangkat? Hang mau kedudukan? Okey tak apa. Kami create satu pos, kami bubuh hang di situ. Kami panggil semua rakyat, bila jumpa hang pergi tunjuk respect, pergi tunjuk hormat dekat hang. Hang dapat macam ada satu kuasa di situ. Nabi kata aku tak cari yang tu. Datuk Muhammad, hang ni mau apa? Nabi kata aku nak bawa agama Allah. Allah lantik aku jadi Nabi dan aku nak habang dekat hampa. Apa yang Allah suruh aku habang. Itu saja. Aku tak mau duit, aku tak mau pangkat, aku tak mau perempuan, apa-apa aku tak mau. Aku cuma nak jalankan tugas aku sebagai Nabi. Susah hang ni, dia kata. Dia pergi jumpa Abu Talib, pak benakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembesar Quraisy, orang yang disegani, respected person dalam masyarakat Quraisy, Abu Talib ni. Dia satu orang tua, dia satu orang yang kalau bercakap orang dengar, dia satu orang yang dihormati oleh masyarakat Quraisy. Dia yang duk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Abu Talib. Dia kata, tolong Zat, Abu Talib, nasihat anak penakan hang ni. Sudahlah, jangan duk buat kacau. Dan sebuah hadis kata Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kata dekat Nabi Muhammad, aku didatangi oleh orang-orang besar kaum kita. Depa minta aku cakap dekat hang benda ni. Nabi kata apa? Ya ammah. Nabi kata pakcik, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yuzhirahu Allah aw uhlika fihi ma taraktuh. Nabi kata pakcik, kalau boleh ambil matahari buh atas tangan kanan saya, kalau boleh ambil bulan buh atas tangan kiri saya, nak minta saya berhenti daripada duk baca ayat Quran, berhenti daripada ajak masyarakat jadi baik ni, saya tidak akan tinggal apa yang saya buat ni, sama ada apa hak saya buat ni berjaya ataupun saya dibinasakan oleh Allah. Hadis tu popular, tetapi itu hadis dhaif. Hadis itu popular. Hadis itu ada di dalam fiqh sirah, di dalam fiqh sirah. Cerita pasal benda ni, riwayat ini. Tetapi ulama hadis kata hadis itu dhaif. Boleh baca tak boleh baca? Boleh baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW dia tak cari benda-benda yang berbentuk kebendaan. Apa yang dia buat adalah benda yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Nabi SAW sebut dalam hadis itu, Nabi kata innal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Nabi kata amanah ni Allah bawa turun dalam hati semua manusia. Summa nazal al-Quran fa'alimu minal Quran
wa alimu minas sunnah. Kemudian manusia ni jadi manusia yang beragama, reti Quran, reti sunnah. Tapi jaga, Nabi kata, menjelang akhir zaman esok, yanamur rajul naumah fatuqbadul amanah min qalbih. Nabi kata jaga, dekat nak kiamat esok, satu manusia tidur malam. Jaga pagi esok, amanah sudah dicabut daripada hati dia. Menjelang akhir zaman, kata Nabi SAW, akan berlaku perkara ni. Apa dia? Amanah yang ada dalam hati orang. Kita faham Quran, kita faham hadis, kita jadi orang Islam. Kita kata kita beriman kepada Allah, kita pegang kepada amanah yang diberi kepada kita. Nabi kata tapi menjelang akhir zaman, manusia ni dia reti agama, dia reti Quran, dia reti hadis. Dia tidur, dia bangkit pagi esok. Bila dia bangkit sahaja, amanah sudah tertanggal daripada hati dia. Kata Nabi SAW, fayusbihun nas yatabaya'una la yakadu ahadun yu'addil amanah. Sehinggalah Nabi kata menjelang akhir zaman esok, manusia bangkit pagi hari, manusia buat urusan jual beli, sehingga kan pada ketika itu nak cari seorang yang ada amanah sudah tidak ada. Tak ada. Semua bermasalah, sudah tidak ada lagi orang yang amanah. Ini ayat yang kita baca, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, kata di antara ciri orang yang beriman itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, iaitu orang yang apabila diberi amanah, depa jaga amanah tu elok-elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian bahayanya apabila amanah sudah tidak ada di dalam hati manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan segala mereka yang jadi saksi mereka itu berdiri sekalian mereka itu dengan sebenar, yakni kerana Allah, dan tiada bersembunyi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara ciri orang yang beriman ialah orang yang apabila dia menjadi saksi, dia menjadi saksi yang benar. Dan berapa ramai orang hari ini, orang bagi duit, dia sanggup tampil sebagai saksi, sedangkan dia tak melihat kejadian itu. Dia tampil sebagai saksi kerana disogok duit. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik kata, satu hari orang mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang mai di depan Nabi, dia tanya Nabi, apa dia yang dikatakan al-kabair, dosa besar tu apa? Tanya Nabi. Buat benda yang Allah larang itu dosa, buat benda yang Nabi larang itu dosa. Dosa besar tu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dosa besar itu ialah satu, al-isyraku billah, kamu syirikkan Allah. Paling besar punya dosa. Wa uququl walidain, derhaka kat mak ayah, itu besar punya dosa. Derhaka dekat mak dengan ayah. Tak payah pi sepak terajang dia, tak payah pi jerekah dia. Kata aja kat mak ayah ni, dosa besar. Wa qatlun nafs, yang dikatakan dosa besar itu ialah bunuh orang atau bunuh diri sendiri. Bunuh diri, itu dosa besar. Wa syahadatuz zur, Nabi kata yang juga dikatakan dosa besar itu ialah apabila menjadi saksi palsu.
Dia tidak witness, dia tidak melihat kejadian, dia pergi kata dia tengok. Kerana kesaksian palsu dia itu, ada orang teraniaya. Kerana penipuan dia di dalam menjadi saksi ini, ada orang terpenjara. Kerana cakap bohong dia sebagai saksi ini, menyebabkan ada orang yang dihukum mati misalnya. Dia menanggung dosa yang sangat besar. Itu yang disebut oleh Nabi SAW tentang menjadi saksi palsu. Orang yang apabila diminta menjadi saksi, dia menjadi saksi yang benar. Dia antara orang yang mempunyai ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Di antara tanda orang tu beriman ialah segala mereka atas sembahyang mereka itu pelihara. Satu orang kata dia beriman, tapi kita tengok dia tak sembahyang, bohong. Sembahyang ini bukti paling besar nak tunjuk kata dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, buat majlis, jemput orang main makan start pukul 7. Apa benda ni? Maghrib 7.30 hang pergi buat majlis mula pukul 7. Kita orang Islam. Kita 7.30 baru nak sembahyang maghrib, dia pergi buat majlis pukul 7. Kalau dia bukan Islam, dia nak buat pukul berapa, dia punya pasal lah. Kita orang Islam, kita tidak boleh buat majlis tepat-tepat waktu sembahyang. Walaupun kita lari pergi sembahyang, majlis kita menyebabkan berapa ramai orang terperangkap tak pergi sembahyang. Berapa ramai orang tak sensitif benda ni, tak sensitif. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Sembahyang ni very important, tuan-tuan. Di antara amal ibadat yang Allah akan tanya mula sekali di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang tanya, dia berkata, Ustaz, sembahyang ni difardukan malam Isra dan Mi'raj. Dah tu yang kita baca hadis, Nabi SAW dibawa daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Bila sampai di Baitul Maqdis, Nabi sembahyang mengimamkan para Nabi. Ni mai kok mana ni? Tak naik lagi pun Mi'raj, Nabi sembahyang apa? Ada orang tanya. Tuan-tuan pernah teringat nak tanya tak benda ni? Angguk pergi lah, pergi buat keras, angguk kata. Oh, saya pun ada teringat juga. Pasal apa? Pasal saya sendiri pun teringat juga dulu. Bahkan kita lagi duk teringat pasal apa? Kita duk jumpa banyak ayat Al-Quran. Dalam ayat tu cerita tentang Nabi Ibrahim sembahyang, tentang Nabi Musa sembahyang, tentang Nabi Zakaria sembahyang, tentang Nabi Isa sembahyang. Sembahyang apa? Sedangkan sembahyang difardukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Tuan-tuan tengok surah Ibrahim ayat 37. Allah kata apa? Allah kata, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Surah Ibrahim ayat 37. Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa isteri dia dengan anak dia Ismail. Bawa pergi mana? Bawa pergi tinggal di Makkah hari ini. Yang pada masa itu Makkah ini wadin ghairi zi zara'in. Quran kata yang pada masa itu Mekah ni satu tanah kosong, tanah lembah kosong, tidak ada tanam-tanaman.
Nabi Ibrahim bawa bini dia dengan bawa anak dia, Nabi Ismail, kecil, baby lagi. Bawa mai pi di Mekah yang kita duduk pi hari ni, pi tinggal. Anak dia duduk terkial-kial, terkonceng-konceng tang tu. Apa pun tak ada. Satu pokok pun tak ada. Lembah kosong saja. Ainda baitikal muharram. Letak di mana? Di tempat yang kemudiannya menjadi Baitullahil Haram. Jadi Kaabah di situ. Rabbana liyuqimus salah. Nabi Ibrahim bila dia letak isteri dia, letak anak dia, dia doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, jadikanlah mereka ini, isteri dan anak saya ni, orang yang mendirikan semayang pula. Kata semayang ni difardukan masa Nabi Muhammad, masa Isra' dan Mi'raj. Ni mai kok mana Nabi Ibrahim zaman bila tu pi kata, ya Allah, jadikan isteri saya, jadikan anak saya ni orang yang meninggal, orang yang mendirikan sembahyang. Mai kok mana? Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim masa pi letak isteri dia dengan anak dia, dia minta dekat Allah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hati manusia yang ada di dalam dunia ni, semua ni tertarik kepada mereka ni, kepada anak dia, kepada isteri dia yang dia tinggalkan di Mekah ni, tertarik dengan Mekah tu. Tuan-tuan, hari ini apa jadi tuan-tuan? Allahu Akbar. Orang tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah, teringin sangat nak sampai di sana. Orang yang dah pernah pergi haji, pergi umrah dah pernah dah, bukan sekali, bukan dua kali, bahkan 10 kali dah sampai ke Mekah, ke Madinah ni. Bila orang kata pandemik COVID-19 ni tak boleh pergi, hati ni luluh hati ni. Pasal apa? Tak ingat nak pergi sana. Buka saja kata boleh pergi, terus tangkap tiket, terus pergi. Pasal apa ni yang jadi macam ni? Pasal apa? Pasal doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pergi letak anak bini dia, dia kata jadikanlah mereka ni orang yang semayang. Faj'al afidatan minan nas, jadikanlah hati manusia semua ni, ada ramai-ramai ni, tahwi ilaihim, teringat nak pergi, ada hati kepada apa yang ada di Makkah ini. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Bagilah rezeki kepada mereka yang aku nak tinggal ni, bini dengan anak aku ni, buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Apa jadi tuan-tuan hari ini? Makkah Al-Mukarramah tu dia macam-macam kebun kurma ada di sana, di Mekah dan di Madinah. Tumbuh tak macam Nabi Ibrahim alaihissalam pergi tinggal isteri dan anak dia dulu. Kontang, tidak ada apa-apa. Yang kita nak bagi tahu ni apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu, kata Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah, jadikan anak bini dia ni orang yang sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang belum difardukan lagi. Demikian cerita dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah kata, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta. Allah kata kepada Nabi Musa dan saudara dia Nabi Harun alaihi wassalam, ni hampa pi buat rumah di Mesir. Tuhan kata dekat Musa dengan Harun, pi buat rumah di Mesir. Waja'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah kamu itu tempat semayang. Allah sebut zaman bila? Zaman Nabi Musa dulu ni. Sebut dah, kata rumah yang dibina itu esok jadikan tempat semayang. Wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Dan bila dah ada rumah, dirikan sembahyang di dalam rumah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Nabi Musa Allah sebut suruh sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sembahyang ni cerita dia betul-betul bila? Itu persoalan dia. Disebut di dalam tafsir Al-Quran.
Dia kata semayang ni ada sejak daripada zaman Nabi-Nabi dulu. Dah semayang. Bahkan Nabi SAW sendiri sebelum pergi Mi'raj, naik pergi ke langit, sebelum tu Nabi sembahyang, Nabi mengimamkan para Nabi. Belum terima lagi perintah sembahyang 5 waktu, Nabi sudah sembahyang mengimamkan para Nabi. Dalam sebuah hadis disebut, summa dakhaltul masjidah fasallaitu fihi raka'atain. Dalam hadis cerita, Nabi SAW kata, summa dakhaltul masjid. Nabi kata, bila aku sampai di Baitul Maqdis, aku masuk masjid. Fasallaitu fihi, maka aku sembahyang di masjid itu raka'atain, 2 rakaat. Perintah sembahyang dah lagi, tapi dalam hadis kata Nabi sembahyang dah semasa di Baitul Maqdis itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Daraqutni, dia sebut kata Nabi SAW sewaktu Jibril sampaikan wahyu pertama kepada Nabi di Gua Hira. Ni masa Nabi mula dilantik menjadi Nabi, Jibril mai jumpa Nabi SAW. Jibril ajak Nabi cara berwudu dan cara salat. Belum Isra Mi'raj lagi. Isra Mi'raj jadi bila? Setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah baru berlaku Isra Mi'raj. Setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wahyu bila? Wahyu 12 tahun sebelum tu. Jibril jumpa Nabi di Gua Hira. Jibril sudah ajak Nabi cara berwudu dan cara salat. Lah hadis riwayat daripada Zaid bin Harithah, dia kata anin Nabi SAW, dia kata anna Jibril atahu fi awwali ma uhiya ilaihi fa'allamahu al-wudu was-salah. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang hasan. Dia kata dalam hadis tu apa dia? Bila Jibril alaihi salam jumpa Nabi dalam Gua Hira, fa'allamahu al-wudu, Jibril ajak Nabi cara ambil ayat sembahyang. Wassalah, lepas tu Jibril ajak Nabi SAW sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita sembahyang ni sudah ada sebelum daripada Isra dan Mi'raj lagi. Cuma cara sembahyang tu macam mana? Adakah sebiji macam kita buat hari ni? Kita ambil ayat sembahyang, kita mai, kita menghadap kiblat, kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira, habis kita baca Fatihah. Adakah sembahyang sebelum Isra dan Mi'raj macam tu ataupun macam mana? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada apa dia? Yang ada dia cerita kata di antara sembahyang yang dibuat oleh para nabi pada masa itu, sembahyang itu ada rukuk, ada sujud. Itu disebut dalam hadis. Sembahyang sebelum Isra dan Mi'raj, sembahyang itu ada rukuk, ada sujud. Ada. Dalam beberapa hadis dia cerita. Dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 125 Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 125. Tuhan kata, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullahil Haram itu, kami jadikan dia satu rumah untuk tempat berimpun manusia. Tuhan cerita pasal Kaabah yang kita duduk pergi hari ini. Kaabah tu Allah jadikan Kaabah sebagai tempat berimpun manusia satu dunia. Satu dunia tuan-tuan duk ada di situ. Macam-macam rupa manusia duk ada di situ. Siapa yang plan, siapa yang atur benda ni? Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla.
dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Hari ini kita habis tawaf 7 pusingan, kita buat sunat tawaf, sembahyang sunat tawaf. Di mana? Belakang makam Ibrahim. Siapa tu yang bagi tahu tu selepas habis tawaf suruh pergi buat sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim tu? Allah bagi tahu dalam Quran. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Habis 7 pusingan, sampai pusingan ke-7 kita lepas daripada garisan Hajar Aswad, kita berjalan pi ke arah makam Ibrahim tu sambil baca ayat ni, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim ini tempat salat. Pi di belakang dia sembahyang 2 rakaat. Allah sebut dalam Quran benda ni. Antahhira baitiya. Tuhan kata dah hendaklah Ibrahim dan Ismail, Nabi Ismail anak dia, bersihkan rumah aku ini. Kaabah tu Allah perintahkan supaya dibersihkan. Bersih maksudnya apa? Bersih daripada unsur-unsur syirik. Dulu keliling Kaabah ni ada berhala. Keliling Kaabah ada 360 biji tokom duk ada di keliling Kaabah ni. Dibersihkan. Zaman Nabi SAW pun, bila Nabi balik daripada Madinah, Nabi masuk balik ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, bersihkan Kaabah daripada berhala-berhala ni semua. Allah suruh sebelum tu lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam bersihkan Kaabah daripada unsur-unsur syirik. Lit-taifin, bersihkan untuk orang yang nak tawaf di keliling Kaabah. Wal-akifin, dan orang-orang yang pi ke Mekah nak niat i'tikaf. Waruka'is sujud, dan orang yang nak rokok dan sujud. Ni ayat ni turun kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Belum Isra Mi'raj lagi, Nabi Muhammad pun tak ada lagi, tapi Allah bagi tahu kata di Kaabah itu orang nak rokok dan sujud. Maknanya sembahyang sejak daripada zaman tu sudah ada rokok, sudah ada sujud. Allah bagi tahu benda ni di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 43, Allah berfirman, ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tuhan kata kepada Maryam, mak Nabi Isa, Tuhan kata, ya Maryam uqnuti li rabbik, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhan kamu. Wasjudi, sujudlah kepada dia. Warka'i ma'ar raki'in, dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Lagi sekali kepada Maryam mak Nabi Isa, Allah sebut supaya rokok dan sujud. Maknanya apa dia? Sebelum Isra dan Mi'raj sembahyang sudah ada. Dan macam mana sembahyang dia? Wallahu alam. Tapi sembahyang itu ada rokok, ada sujud. Bacaan tak disebut oleh mana-mana ayat Quran dan mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis pula riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata salasun min akhlaqin nubuwah. Nabi kata ada 3 benda di antara akhlak para nabi. Apa dia? Ta'jilul iftar. Bila puasa, segerakan buka puasa. Bukan Nabi Muhammad saja. Siapa-siapa yang jadi nabi sudah ada puasa. Puasa dengan cara, dengan syariat pada zaman dia. Ada puasa, ada masa buka puasa. Bila sampai masa buka puasa, ta'jil, dia kata hendaklah disegerakan buka puasa. Tak mau tangguh. Orang yang jadi tok bilai bulan Ramadan, masuk waktu, dia nak bang dulu ke? Dia nak minum dulu ke? Dia nak ambil kurma sebiji dulu ke? Buka puasa dulu. Walaupun dengan ayam seteguk. Lepas itu baru azan. Tak boleh kata saya bilai, saya kena bang dulu, saya kira orang lambat buka puasa. No, you dulu. Pecahkan puasa tu dulu, minum. Pasal apa? Itu di antara tanda nubuwah. Nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad pun puasa, bila buka puasa segerakan buka puasa. Wa ta'khirus suhur ataupun wa ta'khirus sahur, dia boleh sebut 2. Sahur bagi lewat.
Itu tanda nubuah. Sahur bagi lewat. Kita hari ni penjara bagi awal. Sebelum tidur sahur siap dah. Pasal apa? Pasal malas nak bangkit tak lagi. Nak bangkit awal malas, makan siap-siap dah. Oi, kata baru ke 12. Malas sat kita payah bangkit dah. No. Nabi-nabi semua depa puasa sahur lewat. Dekat nak subuh baru sahur. Dan wa wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah. Ni. Nabi-nabi, Nabi Muhammad kata, nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Semua nabi-nabi pun bila sembahyang, qiyam dia tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Itu juga di antara tanda nubuah. Nabi-nabi buat macam tu. Maknanya sembahyang ni bukan zaman Nabi saja. Zaman Nabi-nabi sebelum tu pun dah buat. Sembahyang Nabi-nabi dulu macam mana? Dia berdiri dan tangan dia qiyam, kiri di bawah, kanan di atas. Dan ada rokok dan ada sujud. Itu sembahyang yang dibuat oleh Nabi-nabi yang terdahulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hurais bin Qabisah radhiyallahu anhu, dia kata qadimtul Madinah faqultu Allahumma yassir li jalisan salihan. Qal fajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altu Allah an yarzuqani jalisan salihan fahaddithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yanfa'ani bih. Hadis dia kata apa? Satu orang sahabat nama dia Hurais bin Qabisah. Dia ni mai ke Madinah. Dia minta dekat Allah sebelum dia sampai ke Madinah. Dia minta apa? Dia kata Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, permudahkan saya bila saya sampai di Masjid Nabawi sekali lagi, saya duduk bersama dengan orang yang saleh. Kita pergi umrah pun kita kena minta macam tu. Minta, ya Allah, bagilah rezeki dekat saya di masjid sekali lagi, saya duduk dekat dengan orang yang saleh. Dia ni Hurais bin Qabisah, dia sahabat. Dia wafat tahun 67 Hijrah. Dia mai ke Madinah, dia minta dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, minta saya sekali lagi dapat rezeki duduk dengan orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala atong. Dia sampai-sampai dia nampak dia pergi duduk kena Abu Hurairah orang tu. Masya-Allah. Abu Hurairah, tuan-tuan. Bila dia duduk dekat dengan Abu Hurairah, dia kata, fahaddithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Abu Hurairah, dia kata, cerita dekat aku apa-apa hadis yang hang pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan tengok kecintaan sahabat dulu. Depa cinta Nabi ni, depa nak dengar apa Nabi kata. Kita cinta Nabi ni, kita nak dengar apa yang Nabi kata. Kita nak dengar hadis Nabi dan kita nak pegang dan kita nak beramal. Itu cinta kita kepada Nabi. Sahabat ni pergi minta yang tu. Dia kata, ya Abu Hurairah, cerita mai apa-apa satu hadis yang kau pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, tuan-tuan, ribu hadis duk ada dalam kepala dia, duk ada dalam hati dia. Bila mai satu orang minta satu saja, satu ni dia nak kena cari hak power punya. Masih minta apa satu saja. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Dia kata, ada satu aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya perkara pertama sekali Allah akan hisap amal manusia ni ialah sembahyang.
Hak tu tak lepas, tak usah sembang. Hang mengaku hang Islam, hang buka kancing baju, pukul dada kata hang orang Islam, hang kata hang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba hang biar waktu semayang berakhir begitu saja. Hang tak semayang. Tengok kenduri pukul 7 sampai dah. Tengok dia buat kalut lari sana lari sini, lari sana lari sini. Tengok-tengok sampai masuk Aisyah. Tak semayang. Maknanya hang tak usah sembang pasal agama. Benda hak paling asas hang tak buat. Kawan tengok ni pun tak semayang juga tu sebab dia tahu. Jadi dia pun duduk tengok. Maknanya kalau tak semayang ni tak usah sembang. Abu Hurairah ni apabila Huwairis tanya dia habang yang tu, Nabi kata hang buatlah amal banyak mana pun, hak pertama Allah akan tengok semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata dia fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Nabi kata kalau semayang hang beres, right semua. Daripada kita cukup umur sampai hari kita mati, semayang kita Masya Allah, right. Tak ada satu pun yang kita tinggal. Faqad aflah wa anjah. Hang satu orang yang beruntung dan hang kira berjaya. Itu nombor satu. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau masa dihisap amal semayang, hang dah sangkut dah. Faqad khaba, habis runtuhlah hang, wa khasira, rugi besar hang. Tuhan tak tengok lagi haji pergi berapa kali, Tuhan tak tengok lagi umrah buat banyak mana, Tuhan tak tengok lagi hang punya infak harta, sedekah banyak mana, Tuhan tak tengok lagi yang tu semua. Semayang hang dah fail dah, habis. Fa in intaqasa min faridatihi syai' qala ar-rabb 'azza wa jalla unzur hal li 'abdi min tatawwu'. Abu Hurairah kata Nabi SAW bagi tahu, katalah ketika cek amal semayang kita ada cedera, ada cacat celah. Semayang bagus, tak tinggal. Semayang rajin, cantik, tapi semayang tak ada tamak ninah misalnya. Allahu Akbar, lagi rokok Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tak ada tamak ninah. Tamak ninah ni apa dia? Berhenti sah. Rokok Allahu Akbar kena berhenti, tak boleh continuously, tak boleh bersambung macam tu. Dia mesti kena ada tamak ninah, kena berhenti sah. Sami Allahu liman hamidah, berhenti sah. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tentu sebab tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, semayang depa yang tidak lama. Tak macam kita sini. Dalam mazhab Syafi'i, i'tidal itu rukun yang pendek. Tapi dalam mazhab Hambali, yang i'tidal itu pun panjang. Pasal apa? Pasal dia masuk sekali dengan yang hadis sebut ni. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dekat tu dia ada sambung lagi. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Baru Allahu Akbar sujud. Bila kita baca macam tu, kita dapat tamak ninah cantik. Katalah dia ni semayang tak tinggal, semayang di masjid, tapi ada cacat celah dalam semayang dia. Contohnya apa? Dia ada teringat dalam hati dia nak tunjuk ke orang. Dia ada teringat dalam hati dia ada rasa ujub, dia ada rasa riak, dia ada benda-benda ni dalam diri dia. Tuhan kata apa kepada orang yang semayang tapi ada cacat-cacat sikit-sikit ni? Tuhan kata apa kepada malaikat? Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Tengok saat dia ni, dia ada buat dah amal-amal sunat. Oh, tengok-tengok, Masya Allah, dia ni qabliyah subuh 2 rakaat memang tak pernah tinggal. Daripada umur dia 35, dia dengar hadis cerita kata semayang qabliyah subuh ni pahala dia ni cukup besar, lebih besar daripada dunia dan isinya. Umur dia 35, dia dengar hadis ni, start daripada tu dia tak pernah tinggal qabliyah subuh 2 rakaat. Contohnya
Oh, dia dengar hadis kata siapa yang buat qabliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur 4-4. Qabliyah zuhur buat 4 rakaat. Sama ada 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun dia straight 4 rakaat 1 salam dan tidak ada tahiyat awal. Dia buat mana-mana satu. Lepas sembahyang zuhur, dia buat lagi 4 rakaat ba'diyah zuhur. Sama ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau dia buat 4 rakaat 1 salam, tidak ada tahiyat awal, atau dia buat macam tu. Dia dengar hadis ni bila umur dia 45, dia dengar hadis ni. Start daripada dia dengar hadis ni, dia tak tinggal qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Pasal apa? Pasal hadis Nabi SAW kata, siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan daging dia daripada kena api neraka. Dia dengar-dengar yang tu, dia kena karang. Dia tak tinggal qabliyah 4 dengan ba'diyah 4 zuhur ni. Dia tak tinggal. Benda tu Allah ambil kira di hari akhirat esok. Ada cacat celah dalam sembahyang fardu dia, amalan ni pitampung. Siapa suruh ni? Allah suruh malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu'. Tengok saat dia ni ada tak buat amalan sunat. Kalau ada, ambil tampung kekurangan amalan fardu dia. Fayukammala biha man taqasa minal faridah. Maka akhirnya amalan fardu dia jadi cantik, jadi komplit, jadi nampak elok. Summa yakunu sa'ira amalihi ala zalik. Segala amal dia yang selepas daripada tu juga Tuhan ikut macam tu. Dia buat haji, ada cacat celah dia. Ada satu sahabat balik umrah, saya 2 hari lepas. Dia kata, ustaz, ada satu kawan ni di umrah sama dengan saya, dia kata. Jadi dia pergi tawaf, sa'i, tahallul, dia bagi botak terus. Umrah pertama dia. Okeylah, tak apa. Esok dia nak buat umrah kedua. Turun pi ke Tanaim ke Ji'ranah ke apa kan, niat masuk balik ke Mekah, tawaf, sa'i, nak tahallul, rambut tak ada dah. Okey. Dia buat macam mana ustaz? Ni saya nak tanya ustaz, dia kata. Saya kata awak dia buat macam mana? Dia ambil gunting, lagu dia buat tayang kuat atas gitu ya, kuat atas angin gitu. Okey, dia kata tahallul. Habis kawan-kawan tengok, biji mata tak berkejip tengok dia. Dia pun kira okey, balik masuk bilik hotel, sarung track bottom, bubuh satu t-shirt krokodil, dia mula piduk mengganas dalam shopping mall tu. Dia kira cantik lah, 2 dah umrah dia buat. Kawan-kawan ni jadi ketang lah. Tak apa kalau begitu. Duk pergi kursus haji, duk pergi kursus apa, orang duk abang. Kalau dah buat, dah cukup licin dah, esok kalau repeat umrah yang kedua, dia kena ambil mata pisau, lalu kuat atas kulit kepala dia, buat syarat tahallul. Walaupun rambut tak ada apa nak cukup dah, tapi kena letak mata pisau, tarik 3 kali, okey, dia anggap tahallul. Dia ni dah, dia pegang gunting, lagu duk buat lagu tu. Macam mana ustaz? Tanya Ustaz Mat Teo lepas ni. Tuan-tuan, pi haji, pi umrah ni, kita dah tahu banyak mana ada pun knowledge tentang haji dan umrah ni, akan ada benda baru kita jumpa yang nak kena tanya orang. Akan ada. Saya nak tanya kau ni, dia ni pun satu kepiah longgak juga. Tanya, duk. Saya tanya kau ni bukan kepiah longgak, tak pakai kepiah tu. Dia kacau. Tuan-tuan, ni benda ibadat yang melibatkan hukum hakam. Dah tu kalau duk buat layuk kat atas lagu tu, dikira tahallul, tu dia pergi pakai pakaian berjahit, nak kira macam mana? Nak cantik lagi, dia masuk dalam bilik hotel, ada bini, berlaku pula hubungan suami isteri pula. Ni macam mana cerita ni? Macam mana? Bila tanya banyak-banyak, dia main kerapoleh habis semua. Dia pening. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Ibadat yang kita buat ni, kadang-kadang dia ada cacat celah. Apa dia? Bila kita jumpa satu benda, kita tak tahu nak troubleshoot macam mana. Tak tahu nak troubleshoot. Tu umrah.
As simple as that. Umrah ni tak ada apa. Pergi sampai sana, masa dalam perjalanan sampai dekat miqat niat umrah. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Yang tu very simple. Sampai di sana, kalau kita masuk Mekah tu, kita dah pakai pakaian ihram, kita cuma pi tawaf 7 pusingan, sembahyang sunat tawaf, lepas tu pi ke Mas'a, tempat nak sa'i 7 kali, start di Safa, nombor 7 mesti habis di Marwah. Kalau kira-kira nombor 7 dapat Safa balik, ada masalah. Tak cukup atau terlebih. Lepas tu cukup, habis, khalas. Umrah settle. Belum kira haji, tuan-tuan. Haji lagi macam-macam masalah boleh timbul di dalam ibadat haji. Bermakna kita duk buat ibadat ni, tak kiralah umrah ke, haji ke, semayang ke, puasa ke, whatever it is, zakat ke apa yang kita duk buat bulan 12 kita pergi duk tunai itu, menepati tepat ataupun tidak dengan kehendak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada cacat celah, apa benda yang boleh pi tampung kekurangan ini? Amalan sunat. Sebab amalan sunat ni kita tidak boleh abaikan, kita kena buat. Amalan sunat ni kita kena buat. Pasal apa? Pasal dia berperanan untuk nak tampung mana-mana kekurangan yang berlaku di dalam amal fardu kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia? Yang kita nak kena jaga, sembahyang awal waktu. Itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah. Tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apa lagi kualiti yang boleh kita jaga? Sembahyang di masjid. Itu kualiti. Sembahyang dah. Kalau sembahyang di rumah pun okey dah. Tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, cantik dah. Kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah. Tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk. Kita main masa tu imam tahiyat akhir. Kita Allahu Akbar, kita duduk tahiyat akhir. Kita dapat tak pahala berjamaah? Dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tambah lagi add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah. Setiap langkah kita duk main tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duk jalan mai ke masjid. Cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang kita. Tuan-tuan, sembahyang sunat kita, kita selalu nanti tinggal apa tuan-tuan? Doa iftitah kita nanti tinggal. Punya mangkangnya yang kata lebay ke piala longgak ni. Dia Allahu Akbar, dia penderai Fatihah aja. Surah pun tak baca, iftitah pun dia tak baca. Allahu Akbar, habis Fatihah, rokok itu dia buat macam tu. Orang tanya dia, laju orang sembahyang? Ada tak, aku ambil hak rukunnya, aku buat Fatihah saja. Oh, iftitah semua tak baca. Itu tak apa. Aku mayang ni pun bagus dah. Mayang ni pun dah bagus. Yang cakap banyak apa kita? Aku semayang ni pun dah bagus. Tuan-tuan, cuba tengok. Dah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu an. Dia kata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajul minal qaum Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qail kalimata kadza wa kadza? Qala rajul minal qaum, ana ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha
futihat laha abwabus sama. Qala Ibn Umar fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kazalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini cerita apa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata kami tengah semayang dengan Nabi. Ibnu Umar, dia kata kami tengah semayang dengan Nabi. Nabi jadi imam. Tengah duduk semayang, lepas Nabi takbir Allahu Akbar, dengar. Ibnu Umar pun dengar. Satu orang sudah baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengar satu orang baca. Sedangkan bacaan itu tidak pernah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Dia ni seorang ni. Dia ni takbir Allahu Akbar, dia pergi sebut benda tu. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia pergi sebut macam tu. Nabi sudah tangkap benda ni. Nabi dengar. Satu orang sudah baca benda ni. Nabi semayang. Bila habis semayang, bagi salam, Nabi beralih. Nabi kata, manil qail kalimata kaza wa kaza. Nabi kata tadi, siapa yang pergi baca ni? Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada siapa baca tadi? Qala rajul minal qaum. Dia ni syekh baca ni. Dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya baca. Ketang tak kira lah. Nabi tanya. Nabi tanya, siapa hari baca? Habis aku hari ni kata. Dia kata, ana ya Rasulullah. Qal, Nabi kata dekat dia, ajibtu laha Allahu Akbar. Nabi kata, aku kagum dengan apa yang kamu sebut tadi. Ajibtu laha. Aku rasa ajib. Arab ni ajib ni impress. Aku rasa impress, rasa kagum, rasa hebat sungguh benda yang hang baca ni. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku rasa impress dengan bacaan itu. Nabi kata, pasal apa? Nabi kata, futihat laha abwabus sama. Masa dia ni baca tu tadi tu, terbuka pintu-pintu langit. Nabi kata, Allahu Akbar. Dia ni pun buka dada ni dia. Ish. Oh, tak apa, dia kata. Tuan-tuan, maka itu di-endorse sebagai apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bacaan itu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, tidak diajak oleh Nabi. Sahabat ni baca, Nabi endorse. Endorsement itu menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata takrir, pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tuan-tuan jangan guna hadis ni secara salah. Jangan duk kata ni, apa ni kita boleh duk buat, benda baik kita boleh duk buat. Kita boleh duk add on dalam semayang. Pasal apa? Pasal hadis ni. Duk kata, tak boleh. Pasal apa? Pasal zaman tu Nabi ada. Nabi boleh mengesahkan benda tu boleh tak boleh. Zaman lah, tak ada siapa nak verify perbuatan kita itu diterima ataupun tidak. So, syariat baru tidak ada lagi. Hak mana duk ada itu ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata terbuka pintu-pintu langit tadi apabila dia dibaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan ambil stopwatch, tengok berapa second aja. Jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Tak penat pun kita nak baca tu. Selepas takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah panjang tu aja. Tak payah pindah wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Tak payahlah. Berhenti takat tu ya. Sudah cukup. Terbuka pintu langit.
kata Nabi SAW. Macam ni punya pahala doa ada, jangan tinggal. Ini yang dikatakan apa? Kualiti sembahyang kita. Kita improve, kita tambah, kita tingkatkan, kita jadikan sembahyang kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara ciri orang yang beriman itu ialah apa? Dia jaga sembahyang dia. Jaga, bukan jaga sembahyang tak tinggal saja. Sembahyang dia dibuat dengan cukup berkualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan wallazina hum ala salatihim yuhafizun, dan segala mereka atas sembahyang mereka itu mereka jaga sekaliannya. Segala solat wajib dan solat sunat mereka buat dengan khusyuk hati dan juga dengan tawaduk anggota badan serta ikhlas. Train diri kita bagi ikhlas. Benda ni dia panggil mujahadah. Quran kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang train diri dia, bermujahadah, dia train diri dia. Kita mula bila buat dia timai rasa ujub. Alhamdulillah lah saya takatlah ni kira qabliyah subuh ni dah masuk 5 tahun saya tak tinggal. Sebut tu dia main ujub. Main rasa macam kita ni buat amal banyak. Akan ada benda tu. Mujahadah, dia kata, lawan balik. Astaghfirullahalazim. Tak, aku kurang banyak lagi benda yang aku tak buat. Mujahadah. Tekan ingatan yang tak elok ni, sehinggalah satu hari Allah bagi dekat kita keikhlasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan qasad dalam hati orang yang buat ibadat itu, qasad dia ibadah ni kerana Allah semata-mata, bukan kerana benda lain. Ulaika fi jannatin mukramun. Orang yang buat ni benda-benda yang disebutkan tadi ni, mereka ini berada dan bersifat dengan 8 sifat tadi ni. Apa dia sifat yang disebutkan ni? Daripada kita baca dulu, jaga salat. Salat fardu, salat sunat semua buat. Tentukan hak ni hak kita baca 2 tahun lepas. Tentukan hak harta kita. Zakat jangan duk kecoh. Keluar betul-betul zakat. Sedekah lagi bagi. Sedekah lagi kita duk bagi. Percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati itu dia start dah cerita akhirat. Okay? Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati aja kita nampak dah. Apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni, Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut mai tu, dia mai pakai baju putih ataupun baju hitam, 2 color aja. Kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi,
Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah, wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak yang tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita haduk ada tepi dia ni, haduk talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat main ni kita tak nampak tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Muqaddar nakir wajaa malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Fayajlisani. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk? Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duk dengar lagi ni, duk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum? Boleh tak boleh bagi saya saja masa, saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak abang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni. Dia kata, "Sarji'u ila ahli." Aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tunggin terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah. Nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur. Malaikat duk tanya. Kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis. Bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam kanaumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah, hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada sifat-sifat ni dalam diri dia. Dia jaga semayang, dia jaga harta, dia zakat, sedekah dia bagi. Dia percaya kepada akhirat. Dia takut ditimpa azab. Dia jaga maruah diri dan kehormatan diri dia. Dia jaga dia tak berzina. Dia jaga amanah dan segala janji. Dia tunaikan solat. 8 perkara tu, solat diulang 2 kali dalam ayat surah Al-Ma'arij. 2 kali ulang. Hak lain satu. Semayang Allah sebut mula, Allah sebut ujung. Maknanya semayang ni sangat-sangat important. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Maka kerana apakah bagi sekalian kamu segala kafir itu pada pihak engkau mengekali memandang sekalian mereka itu. Ini cerita. Dalam hadis dia cerita Nabi SAW masa di Mekah. Nabi semayang di tepi Kaabah. Bila habis semayang, Nabi bangkit berdiri, Nabi baca ayat Quran. Mana-mana ayat yang Jibril baru buat mai, Nabi berdiri, Nabi baca. Golongan kafir Quraisy berebut, bergegas pi nak dengar apa yang Nabi baca. Bukan orang Islam, hatta Islam ni. Nabi semayang mereka duduk tengok. Nabi rokok, Nabi i'tidal, Nabi sujud, Nabi mereka duduk tengok.
Sampai Nabi bagi salam, kemudian habis Nabi apakan sikit, Nabi bangkit berdiri, Nabi baca ayat Quran. Mereka pergi. Mereka tak semayang, mereka duduk je, mereka pakat pergi. Ni yang Allah sebut dalam Quran ni. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ. Apa hal muhti'in tu maksudnya? Bergegas, berlari pi. Bila Nabi baca ayat Quran, mereka pakat serbu pi. Quran kata apa? Apa hal dengan mereka ni? Mereka tidak Islam, mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi apabila Nabi baca ayat Quran, mereka muhti'in, mereka bergegas, pakat lari pi nak dengar apa yang Nabi kata, apa yang Nabi baca. Maka pasal apa mereka ni lagu tu? Anil yamin wa anil shimali izin. Allah kata dalam ayat tu, bergegas mereka ni berpuak-puak, duduk balik kanan, balik kiri Nabi. Tapi tak masuk Islam, tapi tak beriman, tapi nak pergi dengar apa yang Nabi baca. Mai duk ada balik kanan, mai duk ada balik kiri, duk kerumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuak-puak mereka itu dikeliling engkau wahai Muhammad, sedangkan mereka sebenarnya hanya nak mengolok-olokkan engkau sahaja. Yang pi itu bukan pi kerana tertarik dengan Quran, kerana pi itu tujuan dia apa? Dengar, lepas itu nak condemn. Macam ni punya perangai. Dengar, nak condemn, nak bantai balik. Macam cerita Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi sampai balik di Mekah, Nabi lepas subuh tu Nabi nampak duk fikir satu benda. Mailah geng-geng kapiak Quraisy ni. Dia kata, Muhammad ada cerita baru ke hari ni? Perangai. Ada cerita baru ke hari ni? Nabi ni orang betul lurus. Nabi kata apa? Nabi kata ada, tapi aku takut nak abang benda ni. Apa dia kalau boleh share dengan kami? Bukan nak ambil tahu, bukan kerana nak beriman, tapi duk tunggu Nabi bagi bola tanggung nak smash. Macam ni dia perangai. Nabi kata, aku dibawa dalam satu perjalanan malam. Daripada sini, Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Aqsa tu maksud dia jauh. Masjidil Aqsa, masjid jauh. Mereka ni semua businessman. Sebahagian besar daripada dah sampai lah. Mereka dengar, ngap petik jari. Cantik dia kata. Cantik apa? Ini bola tanggung. Lepas itu Muhammad, Nabi kata kemudian aku dibawa naik sampai ke Sidratil Muntaha, atas langit. Cantik dia kata. Cantik dia kata. Buah ni kita lipat habis dah. Lagi Muhammad. Itu dijadikan senjata mereka untuk nak hantam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ma'arij Allah cerita balik benda ni. Bila engkau berdiri, mai depa ni muhti'in, bergegas pakai mai duduk kau keliling ni, nak dengar Nabi nak kata apa, tujuan dia apa, nak mengolok-olokkan mereka itu akan orang-orang mukmin dengan kata mereka itu, jika masuk kamu semua orang mukmin ke dalam syurga, nescaya kami masuk dulu pada kamu. Nampak? Kata ni cerita apa ni? Duk cerita kata hampa isu nanti masuk syurga ke? Kalau hampa masuk syurga, kami dulu lagi. Nak buat main-main. Nak buat main-main. Dan inilah sikap yang ada di kalangan Quraisy ni. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Dan adakah patut tamak oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu, yakni kafir-kafir itu, bahawa masuk syurga jannatun na'im? Tuhan kata hampa tak masuk Islam pun, patutkah hampa duk bercita-cita bercadang nak masuk syurga? Cerita dia jadi orang Islam dulu, baru sembang pasal nak masuk syurga. Tuhan kata macam tu dekat mereka. Kalla, tak akan ada berlaku benda yang macam tu. Tuhan kata dalam Quran, impossible. Impossible hampa mati tak sebagai orang Islam, hampa mati kafir, tiba-tiba hampa teringin nak masuk syurga. Ini benda impossible, tak mungkin akan berlaku. Yakni jangan sekali-kali mereka tamak pada syurga, kerana syurga itu dijanjikan Allah bagi segala orang yang beriman sahaja. Maka mereka itu kufur, tiada beriman, sudah pasti mereka tidak akan mendapat syurga itu. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
bahwasanya telah kami jadi mereka itu daripada nutfah, yakni daripada setitik air mani yang mereka itu tidak ketahui, maka tamak mereka itu akan syurga melainkan dengan takwa Allah dan junjung akan segala suruh dan tegahnya. Hampa kena ingat diri hampa siapa. Manusia ni jadi mula daripada nutfah, daripada setitik air mani, air yang hina. Dan tafsir kata apa? Air mani ni kalau meniti atas tanah, ayam pun tak pergi patuk. Hinanya asal kejadian manusia ni. Buang nasi basi, ayam serbu pergi makan. Titik air mani, ayam tak patuk. Hinanya asal kejadian manusia ni. Mana mungkin apa yang berasal daripada benda hina, tiba-tiba hampa nak jadi angkuh, sombong pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebut balik benda ni supaya manusia dia sedar diri, dia tidak jadi sombong lagi. Firman Allah, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghrib. Wallahu alam. Ini kita sambung. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pula dalam ayat tu, Allah bersumpah dengan diri Allah sendiri. Tuh, yang akan datang Allah bersumpah dengan diri dia sendiri. Tuhan yang menguasai matahari, bulan, bintang, dan juga tempat timbul matahari dan tempat jatuh matahari. Allah bersumpah dengan benda-benda ni. Benda yang Allah sumpah ni manusia tak boleh buat. Allah dia tak akan sumpah dengan benda yang manusia boleh buat. Semua sumpah Allah yang ada dalam Quran ini sumpah benda yang manusia tak mampu buat. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan tempat terbit matahari, dengan tempat terbenam matahari, timur dan barat. Manusia tak boleh buat. Ini ayat yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula sebut dalam ayat yang akan datang. Dia kata, hampa jangan sombong dengan aku. Tuhan kata, jangan sekali-kali hampa sombong dengan aku. Tuhan kata, kalau aku nak, aku boleh hapuskan hampa semua. Dan aku jadikan umat yang baru. Aku boleh jadikan hamba aku yang baru, yang semua taat kepada aku. Aku boleh buat, Tuhan kata. Cuma aku tak buat. Tuan-tuan, kita tengok COVID-19 ni. Apa saja COVID-19 ni bukan benda besar pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi besar bagi kita. Susah tuan-tuan, susah habis. Sikit saja. Saya tengok statistik sehingga 15 hari bulan 1. Hari ni berapa bulan? 17. 15 hari bulan 1, Malaysia mencatatkan 2,805,337 orang yang infected, yang sudah terkena jangkitan COVID-19. Tuan-tuan, 2.8 juta orang lebih. Malaysia sahaja. Sembuh 2.7 juta. 2,732,771. 2.7 juta sembuh. Mati Malaysia saja, mati 31,781 orang. Main-main ke tuan-tuan? Dalam masa lebih kurang 2 tahun, 31,000 orang mati bersebabkan kepada COVID ini. Tuan-tuan, mati tak mandi tuan-tuan. Mayat tak dimandikan. Mayat dibubuh dalam plastik tuan-tuan. Ini yang dikatakan balak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak keluarga menangis tuan-tuan. Menangis mengenangkan ayah dia mati tidak dimandikan. Mengenangkan suami dia mati tak dimandikan. Mengenangkan isteri dia mati tak dimandikan. Menangis tuan-tuan, sedih. Tapi itulah hakikatnya. Ayat yang akan datang, Allah kata apa? Aku boleh binasakan semua manusia yang ada di atas muka bumi ni. Kalau aku nak buat, aku boleh buat. Aku boleh ganti dengan orang baru. Yang orang baru semua taat kepada aku. Tuhan kata dalam ayat yang akan kita baca bulan depan insya-Allah. Tuhan tak buat sampai ke tahap tu lagi. Tuhan bawa mai COVID saja tuan-tuan. Apa jadi tuan-tuan? Sampai hari ini dalam Malaysia kes aktif 40,785 orang. Kes masih aktif. Ada yang perlu kepada life support, ada yang mild, kena sikit saja, ada. Tapi masih lagi 40,785 orang.
Penang saja 163,987 orang kena. Penang saja. Dunia tuan-tuan. Satu dunia ni, satu globe ni, hak dua ada atas dunia ni 326,681,496 orang. Satu dunia ni yang kena 326.6 juta orang kena. Ini bukan benda main-main tuan-tuan. Dia kata mati satu dunia 5,552,910 orang. Yang mati saja 5.5 juta orang mati satu dunia bersebabkan kepada COVID ini. Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita baca insya-Allah panjang umur, ada masa Allah kata apa? Aku boleh bagi habis semua manusia kalau aku mau. Tapi hakikat nak kita duk jumpa hari ni apa dia? Allah Subhanahu wa taala bagi mati 5.5 juta kerana satu kuman tengok tak nampak. Allahu akbar. Bukan burung garuda mai patuk kepala mati, bukan rimau singa mai terkam baham kita mati. Satu makhluk yang tengok tak nampak, yang pakai sanitizer boleh mati. Pakai sanitizer dia boleh mati. Tapi tak ada ubat nak makan bagi dia mati. Pelik tuan-tuan. Allahu akbar. Tuhan buat benda ni bukan saja buat. Dia nak suruh semua orang fikir. Kata dia boleh buat apa dia mau. Oh, kita buat kempen memerangi COVID-19. Ini bukan cerita perang. Ini cerita kita kena minta dekat Allah. Minta, ya Allah tolong kami. Kami hamba-Mu yang lemah. Tolong kami, selamatkan kami daripada musibah ini. Minta dekat Allah. Tuan-tuan, ibarat kata jadi postman, jadi orang hantar barang pos laju, hantar barang pergi ke rumah. Dia belah anjing sama tinggi dengan kita. Anjing keluar main duk salak mulut, duk nganga depan. Kita nak tungkat motor nak lawan salak dengan dia. Tu tak cerdik. Daripada jauh tengok ada anjing, jangan duk pergi dekat. Telefon nombor ada di barang tu. Okey, ini you punya barang. Lu mau tak mau? Tak mau buang parit. Lu mau lu keluar main ambil. Itu anjing banyak besar. Itu orang cerdik. Dia tak pergi duk bertukar dengan anjing tu. Dia cari tuan anjing tu. Kita nak perang dengan COVID. Tersambunglah. Hang bukan challenge COVID. Minta dekat Allah. Tuhan yang mencipta COVID ni. Minta dekat Allah. Ya Allah tolong. Kami lemah. Memang kami tak boleh buat apa dah. Ya Allah tolong kami, ya Allah. Tolong kami. Dalam masa yang sama, jangan buat benda Allah marah. Jangan. InsyaAllah Allah akan dengar suara kita. Dia dengar. Dia tolong kita, selamat kita insyaAllah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So ayat yang akan datang, kita akan cerita pasal benda tu. Dan juga akan datang juga, kita akan masuk surah Nuh. Surah Nuh di antara surah yang baca sedap. Surah Nuh ni dia macam surah Maryam. Orang hak surah tak sedap pun baca sedap. Surah Nuh dia 28 ayat saja. Tak panjang punya surah. Surah Nuh yang akan datang. Dia akan cerita tentang Nabi Nuh. Dia berdakwah dekat kaum dia. Dia berdakwah dekat kaum dia 950 tahun tuan-tuan. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dekat kaum dia. Allah, berapa orang ikut? Dan paling malang apa dia? Isteri dia tak ikut. Anak dia tak ikut. Ni Allah tunjuk dalam surah Nuh. InsyaAllah yang akan kita baca nanti. Sampai dah hayang duk naik dah. Kapal Nabi Nuh dah duk terapung dah. Mata Nabi Nuh duk tengok isteri dengan anak dia. Duk lari pergi duk naik bukit. Tak mau naik kapal Nabi Nuh. Pasal apa? Pasal nak naik kapal Nuh. Nak naik kapal Nabi Nuh, nak kena beriman. Tak mau beriman sampai macam tu. Sa'awi ila jabal. Kami nak pergi naik bukit. Anak dengan bini kata dekat Nabi Nuh. Kami nak pergi naik bukit. Kami tak mau naik kapal hang. Nabi Nuh kata tak ada siapa boleh selamat hari ini. Sebab ini bukan banjir biasa. Ini balak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Nuh kata apa? Irkam ma'ana
irkam ma'ana, main naik sama dengan kami. Sayang tuan-tuan, siapa tak sayang family? Siapa tak sayang family? Nabi Nuh duk tengok bini dengan anak dia, tak mau beriman dengan dia. Nabi naik atas bukit, dia kata irkam ma'ana, main naik sama dengan kami. Irkam ma'ana, tak mau. Sebab Tuhan kata dekat Nabi Nuh, itu bukan anak engkau. Innahu amalun ghairu salih, kerana amalan dia bukan amalan orang yang saleh. Ni satu surah yang kita kalau baca, kalau kita fahami dan kalau kita hayati, dia akan cucuk sampai ke hati kecil kita, sampai ke inner feeling kita, sampai ke dhamir kecil kita ni. Dia cucuk ni. Kita balik lepas pada mengaji, kita tengok bini kita, kita tengok muka anak kita, dia nanti main dalam hati. Ya Allah, takkah aku seorang nak masuk syurga? Takkah aku nak tinggal anak bini aku ni? Di mana dia esok ni? Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum